A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat berjumpa pada pagi ini. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan bersama-sama dalam sesi tafsir ringkas daripada Al-Quran mengikut muka surat, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama dalam muka surat 382 daripada Al-Quran, dan kita masih lagi bersama-sama dalam surah An-Namlu. Masya-Allah, setelah daripada berlalu beberapa bulan, kita masih lagi dapat bersama-sama. Alhamdulillah, bersyukur. Dan kita telah berlalu surah-surah Al-Hajj, surah An-Nur, surah Asy-Syu'ara, surah Al-Furqan dan surah An-Naml. Alhamdulillah. Hari ini kita akan masuk pada juzuk yang ke-20. Kita mula masuk pada juzuk yang ke-20. Pada surah An-Naml ayat 56 sehingga ayat 63, insya-Allah. Jadi kita masih lagi bercerita tentang kisah, salah satu daripada kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Naml ini, iaitu kisah Nabi Lut alaihi salam. Jadi sebagaimana telah kita sebutkan sebelum daripada ini, saya ingatkan kembali bahawa surah An-Naml ini ialah surah yang menunjukkan kepada kepentingan kepada seorang Muslim, seorang yang membawa Islam tu, untuk menguasai ilmu-ilmu yang ada di atas dunia ini, untuk menguasai dunia, untuk menguasai kekuatan-kekuatan. Sama ada kekuatan itu kekuatan dalam bentuk kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan fizikal dan juga kekuatan teknologi. Dan surah ini menunjukkan itu semua dalam pelbagai bentuk, dalam bentuk kisah Nabi Sulaimannya, dalam kisah-kisah dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semuanya menunjukkan kepada menghalakan kepada satu perkara yang besar, sebagaimana yang diputuskan, disebutkan oleh para ulama, bukan saya, iaitu pentingnya perkara ini kita gunakan dan manfaatkan untuk menguasai hati manusia. Hati manusia di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita supaya kita menggunakan perkara-perkara ini untuk dijadikan sebagai alat. Kerana apa? Kerana manusia ini dia banyak terpengaruh dengan apa-apa yang ada di dunia ini, yang ada di keliling mereka. Jadi kekuasaan ini akan menjadi sebab, insya-Allah, dan ianya diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk menggunakannya. Kita baca pada hari ini, insya-Allah, surah Lut, tentang kisah Nabi Lut alaihi salam, sambungan yang terakhir daripada part yang telah kita baca sebelum daripada ini. Jadi kita akan baca, mulakan dengan bacaan sedikit daripada ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صدق الله العظيم. Jadi ayat ini adalah sambungan, sebagaimana kita sebut, cerita daripada apa yang telah berlaku sebelum daripada ni, iaitu setelah daripada Nabi Lut alaihi salam berdakwah kepada kaum Sodom ni, kaumnya, tentang apa yang mereka buat ni sebenarnya adalah tidak betul, yang dikehendaki Allah Ta'ala. Bahkan tidak betul dari segi kemanusiaan, bahkan tidak betul dari segi makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Sehingga kan binatang-binatang pun tidak melakukan perkara tersebut. Perkara apa? Perkara yang dilakukan oleh umat Nabi Lut pada masa tersebut, iaitu mereka mendatangi lelaki dan meninggalkan perempuan. Jadi bila Nabi Lut berdakwah kepada mereka ni, apa kata mereka? Fama kana jawaba qaumihi. Apakah dia jawapan kaumnya, kaum Nabi Lut ni kepada Lut alaihi salam? Dia kata illa an qalu, melainkan dia berkata, mereka ni berkata kepada Nabi Lut, akhriju ala lutin min qaryatikum. Keluarkan Nabi Lut ni, keluarkan, dia tak panggil Nabi lah. Tapi maknanya dia kata keluarkan Lut ni daripada negeri kamu. Jadi
ungkapan ini mengikut balaghahnya sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Wasit, dia kata ungkapan Qaryatikum ini menunjukkan seolah-olahnya bahawa kampung ni kampung mereka dan orang lain yang tak sesuai dengan pemikiran mereka tak sesuai duduk kat sini. Itu bila sebut Qaryatikum tu, kampung kamu. Maknanya ini kampung kita. Orang yang tak boleh sesuai dengan pemikiran, bukannya tak sesuai dengan benar ataupun salah, bukan. Tapi orang yang tak sesuai dengan pemikiran kita, sepatutnya dia keluar daripada negeri ini, daripada kampung ini. Min qaryatikum. Dan kemudian diberikan alasan. Kenapa Lut ini tidak sesuai duduk di sini? Kenapa? Kerana dia ni, innahum unasun yatatahharun. Kerana dia ni, Lut dan juga geng-geng dia lah ni, dia kata adalah orang-orang yang yatatahharun. Artinya yatatahharun iaitu orang yang bersih. Jadi mereka tahu mereka ni kotor kan. Mereka ni tak betul. Sebab itulah mereka ungkapkan perkataan yatatahharun. Satu pendapat lagi mengatakan iaitu orang-orang yang tidak mahu terlibat dengan kerja-kerja kita ni. Yatatahharun. Maknanya yatatahharun maknanya orang yang tidak bersama dengan kita. Kemudian ayat 57 kita masuk sini, fa'anjayna, setelah daripada mereka mengisytiharkan kejahatan mereka nak keluarkan Nabi Lut ini daripada negeri itu, maka mereka pun apa yang terkena kepada mereka. Allah Ta'ala sebutkan dengan perkataan menggunakan huruf fa' kat sini. Huruf fa' sini artinya ialah li ta'kid wa tertib. Artinya ialah selepas daripada itu, immediately Allah Ta'ala telah fa'anjaynahu wa ahlahu. Allah Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Lut alaihi salam dan juga ahlahu, keluarganya. Kalau tadi ala disebut. Ala tu makna keluarga juga. Yang disebut sini wa ahlahu, keluarga juga. Ada perbezaan sikit di kalangan para ulama tafsir yang mendalam-dalam yang cerita lebih-lebih detail, tapi kita tak sebutkan kat sini. Perbezaan apa kat sini? Illam ra'atahu. Allah Ta'ala sebut melainkan seorang saja daripada family dia yang tidak diselamatkan. Iaitu siapa? Imra'atahu, isterinya, isteri Nabi Lut. Sebab apa? Qaddarnaha minal qabirin. Qaddarnaha, kami telah tetapkan. Di dalam ketetapan kami, minal ghabirin. Isterinya itu termasuk dalam ghabir. Ghabir itu maknanya dalam bahasa Arab makna al-baqi. Al-baqi itu maksud sini ialah orang-orang yang termasuk diseksa. Baqi maknanya yang tak termasuk dalam keluarga Nabi Lut alaihi salam yang diselamatkan. Minal ghabirin, daripada orang yang ditinggalkan. Orang yang okey. Tu ayat 58. Jadi kita nampak kat sini bahawa ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah macam memberi isyarat ni. Memberi isyarat dengan kisah Nabi Lut ini, kaum Nabi Lut nak keluarkan. Sebagaimana kita baca sebelum daripada ni, kaum Nabi Saleh nak membunuh, kan? Ada satu kumpulan penjahat gangster daripada penduduk daripada kaum Samud ini, dia telah merancang untuk membunuh Nabi Nabi Saleh alaihi salam. Jadi nampak tak dia ni dibunuh. Nabi-nabi ni dibunuh. Kemudian dalam ayat ni, dalam kisah Nabi Lut, dia ni dikeluarkan. Jadi perkara-perkara ni memang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan dengan ayat-ayat macam ni, dan ayat-ayat ni turun sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sendirinya kita boleh faham bahawa isyarat daripada Allah ini menunjukkan ini juga yang akan berlaku kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya kat sini, setiap pendakwah Islam, setiap orang yang membawa Islam, setiap orang yang nak berani untuk membawa Islam, memang kena berani, kan? Tapi Allah Ta'ala memberi isyarat awal-awal bahawa inilah yang akan berlaku kepada mereka, iaitu mereka kena menghadapi satu suasana di mana mereka kemungkinan akan dihalau, akhriju, dan mungkin juga mereka akan menghadapi mereka ini akan dibunuh, kan? Dirancang untuk dibunuh di belakang oleh penjahat-penjahat yang tak suka kepada nabi-nabi ini, kerana nabi-nabi ini menceritakan satu benda yang benar, dan perkara yang benar ini bertentangan dengan apa yang hendak, apa yang ingin dibuat oleh penjahat-penjahat ni. Maka seolah-olah menghalang mereka. Seterusnya ialah ayat 58. Wa amtarna. Allah Ta'ala sebutkan apakah balasan kepada kaum Nabi Lut ini, iaitu kami telah hujankan alaihim matara, satu hujan.
satu bentuk hujan. Jadi ada dalam sebut yang lain iaitu min sijil, daripada batu-batu. Jadi dilengkapkan, ditafsirkan oleh ayat-ayat di tempat yang lain mengatakan bahawa yang hujan sini bukan hujan biasa. Kalau hujan biasa orang Arab suka. Sebab apa? Hujan akan menumbuhkan tanaman-tanaman mereka. Akan memberikan air kepada mereka. Yang menyukakan mereka. Mereka susah nak dapat air. Tapi hujan ini ialah hujan batu. Hujan batu yang mana yang menimpa mereka dan kemudian mereka itu diangkatkan oleh Allah, dibalikkan, kemudian dihumbankan jatuh dan mereka semua mati. Fasa'a matarul munzarin. Maka Allah Ta'ala kata fasa'a. Maka itulah seburuk-buruk hujan al-munzarin. Munzarin ialah kaum yang diberi peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan Nabi-Nabi. Jadi kita sebut dulu, kita belajar bahasa Arab iaitu al-munzir, iaitu orang yang memberi peringatan, iaitu Rasul-Rasul. Al-munzar iaitu orang yang diberi peringatan. Cuba tengok barisnya. Munzar, zar dengan zi. Kalau zi yang memberi peringatan. Kalau za orang yang diberi peringatan. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Kemudian Allah Taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang, iaitu katakan wahai Muhammad, dan juga kita semua katakan alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa, dan selamatlah bagi hamba-hambanya yang istafa, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua perkara kat sebut kat sini. Saya nak sebut iaitu keselamatan. Allah Taala dah jamin kat sini. Jamin bahawa orang-orang yang bawa Islam, orang-orang yang membawa mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia jangan takut bahawa dia akan selamat. Walaupun nampak atas dunia ni mungkin dia tidak selamat. Dia akan diseksa mungkin, terkena mungkin, dia akan begini dan begini, tapi yakinlah bahawa dia selamat. Allah Taala dah sebutkan sini wasalamun ala ibadihi allazina istafa, yang dipilih. Jadi yang kedua, poin yang kedua kat sini ialah yang dipilih. Allah Taala yang memilih kita. Memilih kita bila kita ni nak kepada Islam, ingin kepada Islam. Jangan rasa bahawa ini adalah satu bebanan, tapi ini adalah satu pilihan. Allah Ta'ala sedang memilih kita. Tiba-tiba kita ni terserempak dengan kebaikan. Tiba-tiba kita tersepak oleh kebaikan. Tiba-tiba kita terjatuh ke dalam kebaikan. Tiba-tiba kita terjatuh dalam bersama-sama dengan orang yang baik. Maka itu adalah istafa. Itu adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala memilih kita. Allahu khairun amma yushrikun. Allah Ta'ala kata, adakah Allah ni lebih baik ataupun apa yang mereka syirikkan tu? Ini bukan perbandingan. Ulama sebut khairun sini bukan makna lebih baik, ini lebih baik daripada ni, tak. Tapi ini memang tak ada langsung. Apa yang disyirikkan ini memang langsung tidak ada kuasa, tidak ada apa-apa kan. Allah Ta'ala cuma Allah Ta'ala nak tunjukkan kat sini bahawa kan, takkanlah kita masih ada lagi merasai kebaikan pada benda-benda yang disyirikkan tu. Tidak ada langsung sebenarnya. Allah Ta'ala yang seluruhnya memiliki kebaikan. Jadi bila kita dipilih oleh Allah, takkanlah kita tak rasa gembira kan. Sepatutnya kita rasa gembira kerana Allah itu baik, seluruhnya mempunyai kebaikan. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a. Kemudian Allah Ta'ala bertanya lagi. Jadi banyak kat sini. Yang pertama sekali Allah Ta'ala tanya, Allah lebih baik ataupun yang mereka syirikkan tu? Kemudian lagi, adakah siapa yang menciptakan langit? Siapa menciptakan langit dan bumi ini? Allah Ta'ala lah. Jadi Allah Ta'ala tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini dan menurunkan untuk kamu daripada langit itu hujan? Air. Minta maaf. Air. Ma'an. Fa'ambatna bihi hadaiqa zata bahjah. Kemudian Allah Ta'ala, dia yang telah menumbuhkan, menjadikan tumbuh-tumbuhan yang banyak, kemudian menjadikan hadaik, menjadikan taman-taman. Taman-taman asalnya dalam bahasa Arab ni, hadaik ni hadiqah. Hadiqah ni ialah satu taman, satu kumpulan pokok-pokok yang mana ada pagar. Itu asal dia. Kalau tak ada pagar, tak dipanggil hadiqah. Tapi lama-kelamaan akhirnya dijadikan perkataan ni hadaik ni walaupun tanpa pagar. Sikit kan ada pagar, tak ada pagar. Tapi saya sebut ni sebab apa? Asal bahasa Arab. Jadi dia kata Allah Ta'ala menumbuhkan pokok-pokok. Ada pohon-pohonan yang banyak. Ada taman-taman. Zata bahjah yang mempunyai kehijauan. Ada yang kata itu kan. Bahjah tu maknanya yang cantik dipandang. Husnun. Kata dalam setengah tafsir. Kemudian dia kata, maka nalakum antum bitu syajaraha. Allah Ta'ala kata, kamu tak mampu untuk menumbuhkan
pohon-pohonnya. Boleh tak kita nak mampu nak menumbuhkan? Kita tak tahu kan tak? Pohon daripada mana? Biji benih. Pohon daripada mana? Daripada tut. Kita potong, kita tanam kan. Kadang-kadang kita tanam kan. Kita tak tahu mana yang tumbuh, mana tak tumbuh. Allah Ta'ala yang menentukan biji benih mana yang akan pecah dan kemudian keluarkan benih daripada biji tu. Jadi semua tu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya cuba untuk menanam. Kita letak dalam tanah, kita letak dalam tisu, kita bagi air, kita bagi baju dan sebagainya, tapi ada tumbuh, ada tak tumbuh. Jadi yang menumbuhkan Allah Taala kata ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ma kana lakum an tumbitu syajaraha. Kamu tak mampu untuk menumbuhkannya. A ilahum ma'allah. Allah Taala tanya lagi, ada Tuhan lagi selain daripada Allah? Ada Tuhan lagi ma'allah, bersama dengan Allah? Tidak ada. Jawapan dia, a ilahum ma'allah? La, tidak ada. Kan? Balhum qaumun ya'dilun. Bahkan mereka itu adalah kaum yang ya'dilun. Jadi apa maksud ya'dilun kat sini? Ya'dilun ini ialah kaum yang menyeleweng daripada kebenaran. Kata dalam tafsir jalan lain, dia kata balhum qaumun ya'dilun. Ya'dilun tu bukan adil bukan adil, tapi maknanya yang berpaling lari. Ya'dilun. Ya'dilun ialah maknanya ialah dalam tafsir jalan lain dia kata yusyrikuna billahi ghairahu. Dia mensyirikkan Allah dengan yang lain. Jadi itu maksud ya'dilun. Jangan salah tafsir. Ya'dilun ialah adil, bukan. Bahkan mereka itu adalah kaum yang menyeleweng, yang lari daripada kebenaran. Kemudian Allah Ta'ala tanya lagi. Ini soalan ayat yang seterusnya ialah ayat tanya lagi. Amman. Bila ada a tu makna adakah? A ilahun. A ilahun ma'allah. Adakah Tuhan selain bersama dengan Allah? Allah, adakah Allah itu lebih baik? Gitu kan. Makna tu adalah maknanya adakah. Dia hampir sama dengan perkataan hal dalam bahasa Arab. Jadi Allah Ta'ala tanya lagi, amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Ada banyak benda sini. Allah Ta'ala tanya lagi persoalan lagi. Adakah amman ja'al arda qararan? Adakah dia yang Allah Ta'ala yang menjadikan bumi ini qararan. Qararan ni maknanya kalau dalam bahasa saya sebut lagi kan, dalam tafsir. Kalau dalam terjemahan dia kata ialah menjadikan bumi tempat penetapan. Tu terjemahan oleh Syekh Abdullah Basmah. Tapi dalam bahasa Arab, dalam tafsir jalan lain, dia kata qararan ay la tumidu bi ahliha. Dia tidak menjadikan kita ni adalah rebah kan. Kita boleh tetap atas bumi ni. Betul lah, kita boleh berjalan. Allah Ta'ala, jadi orang saintis buatlah macam-macam kan. Buatlah buat kajian dan sebagainya, dijumpalah dia kata ada gravity. Dan kemudian ada dalam telinga kita ni ada macam-macam lagi. Kan? Ada benda yang boleh membalancekan kita. Dia tidak bergoncang. Cuba bayangkan kalau bumi ni bergoncang, maka manusia akan jatuh kan. Walaupun dia ada telinga, ada benda yang menstabilkan dia, tapi dia akan jatuh juga. Sebab apa? Bergoncang. Boleh kita duduk atas perahu, kata-kata kayu, yang duduk atas air tu kan atas perahu yang kecil tu kan, kalau dia bergoncang kita nak jatuh kan. Jadi bayangkan kalau bumi tu bergoncang macam perahu yang kecil tu. Jadi Allah Ta'ala jadikan bumi ini qararan, tetap teguh kan, tidak bergerak, tidak bergoncang, sehingga kita ni boleh duduk elok-elok atas muka bumi ni. Kemudian Allah Ta'ala jadikan apa pula? Wa ja'ala khilalaha anhara. Dan di celah-celah bumi ini pula ada sungai. Bayangkan kalau tak ada sungai tak boleh hidup manusia. Tengok di pulau-pulau, setengah pulau-pulau tu batu je. Tak ada air. Jadi macam mana nak hidup? Di padang pasir tak ada sungai. Mana boleh hidup? Kan? Jadi susah nak hidup kan tak? Terpaksa ada air juga. Jadi Allah Ta'ala jadikan, tengok kan, Allah Ta'ala jadikan sungai-sungai. Di celah-celahnya. Di celah-celah tu, di antara bumi tu. Kemudian waja'ala rawasiya. Waja'ala laha rawasiya. Rawasiya itu ialah bukit. Allah Ta'ala jadikan pula bukit. Bukit ni untuk apa? Untuk meneguhkan bumi ni. Kan? Kalau kita tengok sekarang ni bukit, kita boleh ambil tanah dia tu, kita boleh buat tambun tanah kita, boleh kita buat macam-macam kan. Tanah bukit ni kan. Tapi bukit tu tetap ada tinggi. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut dia ni sebagai seolah macam paksi. Macam paksi yang meneguhkan bumi ni. Sebagai paks, macam duduk kat situ Kemudian itu rawas wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Kemudian Allah Ta'ala jadikan di antara bahrain ni dua laut ada hajiza. Apa dia hajiza? Iaitu pemisah. Kita tengok kat sini kan, banyak atas dunia ni orang buat kajian dan buat kajian dah boleh tengok gambar dalam YouTube.
Dan boleh tengok dalam gambar dalam internet boleh cari kan. Iaitu laut-laut ini ada banyak tempat di mana dia tidak berjumpa. Tapi yang paling mudah tengok ialah di kuala sungai. Di sungai. Sungai mengalir, airnya tawar. Daripada bukit-bukit dia turun. Kemudian dia akan masuk ke laut. Laut airnya masin. Tapi di perjumpaan tu dia tak akan berjumpa kan. Dia tak kacau. Dia tak adalah air laut tu masuk ke dalam sungai mana kan. Sungai tu masuk ke dalam laut, tak ada kan. Dia ada pemisah kat situ. Nampak pemisah lagi di sini, siapa-siapa yang tengok kan ada di Gibraltar contohnya. Iaitu di antara laut-laut. Laut atas dunia ni banyak kan. Ada laut Mediterranean dan juga laut Atlantik. Ada perjumpaan tempat laut Atlantik dengan laut Hindi. Ada laut Pasifik dengan laut Atlantik. Macam-macam. Jadi, di manakah tempat sempadan-sempadan? Dia ada sempadan dia. Kalau kita tengok naik kapal, jadi ada orang pergilah naik kapal semua tengok kan. Jadi tempat pelancongan lah pula. Iaitu di mana sebagai contohnya. Sebagai contohnya, lautan Atlantik dan juga lautan Hindi. Di situ ada satu seperti garisan di antara dua-dua tu. Garisan dah nampak clear. Warna dia berbeza. Kerana apa? Kerana apa dia tak bertemu? Jadi ada seorang saintis dulu daripada Perancis, dia telah buat kajian tahun 1800 berapa kan. Dia naik dalam kapal selam. Dia turun dalam tu, dia tengok kan, memang nampak perbezaan yang sangat-sangat ketara, yang pelik. Iaitu apa? Jadi saintis pun buatlah kajian. Kenapa berjadi macam ni? Kerana masin dia tu berbeza. Kemasinan. Tahap kemasinan tu berbeza. Laut Hindi lain, laut Atlantik lain. Jadi dia tak boleh berjumpa bila masin tu berbeza. Ketinggian masin dan itu maknanya gitu kan. Dan juga dari segi haba dia, panas sejuk dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa ada hajiz kat sini. Walaupun pada masa tu tak bolehlah nampak dengan clear kan, tak tahu lagi. Tapi Allah Ta'ala Quran ni menjadi mukjizat. Kan? Sehingga orang boleh. Dan ada yang pelik-pelik lagi. Orang masuk dalam laut, ada jumpa air tawar dalam tu kan. Di Indonesia pun ada benda ni. Iaitu Bahraini Hajizah. Di antara dua laut itu, di antara dua air, ada hajiz. Hajiz tu ada benteng. Contoh. Sepertinya. A'ilahum Allah. Allah Ta'ala tanya lagi. Adakah selain daripada Allah ni yang patut disembah? Jadi jawapan dia tidak ada. Bal aksaruhum la ya'lamun. Bahkan Allah Ta'ala kata, banyak daripada mereka ni tidak tahu. Tak tahu kat sini bukan tak tahu, maknanya tak tahu, tidak ada pengetahuan, bodoh. Tapi ramai manusia ni pandai. Orang Eropah pandai, orang Amerika pandai, orang ni pandai. Tapi mereka ini tidak sampai. Pandai mereka tu tahap kepada tahu saja. Kemudian gunakan yang tahu tu, tapi tak masuk ke dalam hati. Dia sampai kat situ. Tahu sampai otak je. Amman yujibul muttarra. Seterusnya Allah Ta'ala tanya lagi, amman. Ada tidakkah yang yujibul muttarra? Muttarra ni orang yang terpaksa. Orang yang dalam keadaan terdesak. Ada orang terdesak ni automatically dia akan iza da'ahu. Dia akan meminta. Orang terdesak ni macam-macam. Terdesak jatuh dalam laut. Jadi terkapai-kapai. Ataupun kapalnya pecah kan. Sebagaimana contoh kan yang baru ni. Bukan baru ni, sekarang lah kan di Kelantan. Mati berapa ramai kan. Kapal pecah. Jadi bayangkan kapal pecah. Kena pukul ribut, tenggelam, jatuh. Pada masa itu, manusia itu dalam keadaan muttar. Jadi bila dia muttar, dia akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Saya tengok cerita, ada seorang tu budak tu tapi budak tu Kristian dah. Dia tu daripada Sulawesi tu kan. Yang mana hanyut kapal, dia putus. Dia duduk atas bot yang penjaga rakit tu. Satu putus, lebih daripada 1,200 km. Jauh dia, sampai ke Guam tu, dekat Amerika. Kan, selama 49 hari, dia kata. Jadi pada masa tu makanan habis semua, apa benda kan, semua kan dia makan ikan mentah semua kan. Jadi dia cerita kan, pada masa tu dia hanya berdoa pada Tuhan. Dia katalah kan, dan aku hanya membaca kitab suci, buku kitab dia lah kan. Alkitab dia tu, dia kata dia baca. Jadi cerita tu ialah maknanya kan, ialah manusia ni bila terperok, dia panggil, bila terdesak, muttarra, dia akan berdoa pada Allah. Siapakah yang akan jadi budak tu cerita, maka Tuhan telah memenuhi, dia kata. Sehingga dia berjumpa dengan orang dan orang ambil dia. Kemudian, jadi itulah kata, siapakah yang dapat memberi pertolongan tu? Allah Ta'ala. Wa yakshifus su' dan juga membuka kejahatan, maksudnya ialah menghapuskan, menghilangkan keburukan. Wa yaj'alukum khulafa'al ardi. Kemudian Allah Ta'ala lah, dialah yang menjadikan kamu ni khulafa'. Khulafa' ni boleh ada beberapa makna, tapi makna yang popular di sini dalam ayat ini ialah khulafa', iaitu
orang yang datang, kemudian datang lagi, iaitu bangsa-bangsa. Iaitu bangsa tu datang demi datang. Maksudnya ialah datang satu bangsa, kemudian datang selepas tu bangsa lain pula. Lepas tu digantikan. Khalafa daripada khalfun. Khalfun maknanya belakang. Maknanya datang selepas tu. Kalau di dalam tafsir, dia kata dalam tafsir jalan lain, dia kata ialah khalfun ba'da khalf. Iaitu datang selepas satu, qarnan ba'da qarnan. Qarnan tu dalam bahasa Arab ertinya ialah kurun. Erti kurun tu bukan kurun 100 tahun tu. Itu satu makna. Tapi kurun maksud situ ialah satu kaum, lepas tu datang pula kaum yang seterusnya. Lepas tu kaum yang seterusnya. Seperti Quraisy. Lepas tu Quraisy satu bangsa.